Ayolah berkorban. Kita tak lama lagi akan buat program majlis korban. Kalau ada lah iklan dah keluar, orang pun dah WhatsApp macam-macam sekarang, mengajak untuk kita melakukan ibadat korban. Tetapkan dalam jiwa, never say no. Buat ikut kemampuan, tapi never say no. Buat sikit pun jadilah. Bila ada kempen dari Lembaga Zakat Selangor minta kita zakat pendapatan, never say no. Korban untuk agama. Bila ada seruan di masjid panggil kita ibadah, korban untuk agama, never say no. Baik itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali bin Muhammad Yunus selaku pengurus Masjid Raja Haji Fi Sabilillah, yang diraihkan juga Al-Fadhil Ustaz Burhanuddin Helmi bin Hisamuddin, seterusnya para pegawai ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Raja Haji Fi Sabilillah. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk seperti yang telah diwawarkan sebentar tadi, iaitulah pengorbananku kepada agama. Tuan-tuan puan-puan sekalian, jika kita tinjau ke jendela sejarah, setiap kejayaan amat memerlukan kepada pengorbanan. Pengorbanan ini adalah satu kata-kata yang penuh makna. Kita sendiri lahir dan hidup hasil dari sebuah pengorbanan. Andai kata malam ini usia kita 50 tahun, maka selama 50 tahunlah begitu ramai orang yang telah berkorban untuk menghantar kita ke usia kita sekarang. Pengorbanan orang sekeliling kita, pengorbanan diri kita sendiri, ibu bapa yang melahir dan membesarkan, guru-guru yang mendidik dan mencerdikkan, isteri, suami dan anak-anak yang sering berjauhan, semuanya berkorban untuk menghantar kita ke posisi masa kini. Sebab itu pengorbanan sangat mustahak dalam kehidupan. Orang yang tak sanggup untuk berkorban, jangan bermimpi pun untuk dapat kejayaan. Mimpi pun dia tak layak. Sebab itu orang tua pesan, kalau ingin jadi orang yang hebat, kena jalankan tugas, tahan bergagas. Jalankan amanah, tahan dilapah. Jalankan yang hak, tahan diinjak. Tunaikan janji, tahan dikeji. Membela rakyat, tahan dikerat. Membela bangsa, rela binasa. Membela negeri, sanggup mati. Tahan berhujan, mahu berpanas. Tahan bersusah, berpenat lelah. Tahan bertumang, berbedak arang. Tahan berkain, sehelai sepinggang. Tahan hidup, berkalang leher. Tahan mati, berkalang tanah. Tahan haus, mahu berlapar. Tahan merapah, semak berluka. Rela beralah dalam menang, rela berpenat menegakkan adat, rela terkebat membela umat, rela binasa membela bangsa. Tahan belenjin tak kering kain, tahan berteruk sepepak teluk, tahan bersensunduk sepepak tanjung, tahan berbagan sepepak hutan, dan panjang lagi lah kata-kata orang tua-tua. Kalau tak sanggup itu semua, jangan mimpi pun mencipta kejayaan. Sebab itu, walaupun kita ni baru bulan Julai, bulan kemerdekaan belum sampai, tetapi kepada orang muda-muda, merdeka takkan lahir kalau nenek moyang tak nak berkorban.
Pengorbanan inilah yang menyebabkan kita berjaya mencapai kedaulatan dan kemerdekaan. Sebab merdeka, dia tak datang umpama embun di waktu malam. Merdeka tidak datang macam magic, abrakadabra, simsalabim, terus merdeka. Tidak. Merdeka yang kita dapat ini kita bayar dengan air mata, keringat, darah, bahkan nyawa nenek-nenek moyang kita dahulu. Perjuangan orang dulu itu memang luar biasa sekali pengorbanan mereka. Tahun 1511, lebih tepat 24 Ogos tahun 1511, Portugis datang jajah Melaka 130 tahun. Setelah Melaka berdiri sebagai sebuah kerajaan selama 110 tahun. Adakah orang tua-tua dulu tidur saja tidak berjuang menghalau Portugis? Berjuang. Bila Portugis datang 1521, muncul Sultan Aceh yang pertama, Sultan Ali Muhayyad Shah. Dia serang Melaka tetapi gagal. Tahun 1537, Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga, serang Melaka tahun 1537, kalah. 1547, serang lagi pakai kapal, pun kalah. Tahun 1564, dia calling pula bantuan daripada kerajaan Uthmani. Zaman Sultan Sulaiman pertama, Sultan Turki Uthmaniyah yang ke-10. Serang tapi gagal. Adakah kemudian mereka fed up? Tidak, lawan lagi. Tahun 1573, 75, 77, Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Aceh yang ke-9, lawan lagi. Kemudian tahun 1615, 1638, Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh yang ke-12, lawan lagi. Artinya, nenek moyang kita tak pernah tidur, berkorban untuk mencipta kedaulatan. Selesai Portugis, 1641 Belanda datang. Belanda dijajah Melaka Johor 183 tahun. Adakah nenek moyang kita tidur? Tidak. Bangkitlah orang-orang Bugis 1782 sampai 1784. Mereka berlawan dengan orang-orang Belanda ini. Maka tuan-tuan yang datang iktikaf di masjid ini perlu kenang nama besar yang melekat pada masjid ini, iaitulah almarhum Raja Haji Fi Sabilillah Ibni Daing Celak marhum Teluk Ketapang, yang di Pertuan Muda Kustanan Johor Riau Lingga yang keempat. Dia ni abang kepada Sultan Selangor yang pertama. Sultan Selangor pertama nama Raja Lumu bin Daing Celak ataupun Sultan Sahruddin Shah 1745. Abang dia nama masjid ini. Kenapa abang dia tidak dapat naik tahta? Kerana mati syahid berjuang di kota Melaka. Tangan kanan memegang kitab Dalailul Khairat, tangan kiri memegang badik. Dia tahu dia tak akan menang melawan Belanda, tetapi biar putih tulang jangan putih mata. Ini sifat kependekaran yang ada pada orang tua-tua dulu, yang sekarang sudah semakin terhakis daripada anak cucunya yang penakut semuanya. Penakut semuanya sekarang ini. Baginda almarhum mangkat di kota Melaka 19 Jun 1784 dalam usia yang relatifnya masih muda, 57 tahun. Bayangkan kalau dia tidur, tidak mau berkorban, adakah kita dapat kedaulatan? Tak dapat. 1786 Inggeris masuk Pulau Pinang. Terpadamlah sejarah orang tua-tua Melayu, Datuk Jenatun Jenan bin Raja Labu bin Raja Gandam bin Raja Menguyang Gunung Sahilan Raja Kuaso Bakilap Alam Bertegar Gelang Tuku Bagai Wang Raja Minangkabau Putih Sangi Indo Dunia. Habis semua sejarah orang tua-tua, masuk orang putih. Perancis Light lah yang membuka, Perancis Light ke nama, yang membuka Pulau Pinang. Habis, dia padamkan semua. 88 tahun kemudian, tahun 1874, penipuan perjanjian Pangkor, jajah Melaya 117 tahun. Saya tidak panjangkan cerita ini, nanti macam ceramah merdeka pula. Tetapi nak menggambarkan, kalau tak berkorban, dapat apa yang kita ada pada malam ini? Tak akan dapat. Tak akan dapat. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, marilah kita ada kesanggupan untuk berkorban. Bagi orang tua-tua orang Melayu dulu, pengorbanan ini mesti dibogarkan dengan semangat yang membara. Tanpa semangat takkan boleh berkorban. Hidup di dunia penuh cabaran, patah semangat binasalah badan.
Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat hidup kan susah. Bila semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggang beroleh malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat ke laut karam. Bila semangat sudah melemah, duduk berunding patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Bila semangat sudah berkorban, menghadapi musuh takkan gentar. Bila semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu, dicampak dicabar, tidak akan layu. Tapi kalau semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila orang kehilangan semangat, hidupnya itu macamlah mayat. Bila semangat sudah lari daripada hidup, baiklah mati. Bila semangat sudah kebuntut, duduk di majlis sudut menyudut. Ini tak mencarut kan? Tak dikira mencarut ya. Itu pantun. Memang buntut-buntut lah, sebab apa lagi? Kalau dah tak ada semangat, tapi kalau ada semangat, duduk tegak amatlah kukuh, diterba ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh, dada pun penuh, ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas, gagah berani, taat sumpah, megang janji. Ini perangai orang tua-tua kita dulu, yang mana hari ini sudah semakin hilang. Maka dalam konteks tajuk kita pada malam ini, dalam kau nak berkorban untuk kepentingan bangsa itu kurang, adakah kau sanggup berkorban pula untuk kepentingan agama? Lagilah payahnya. Sebab agama ni nak korban buat apa? Kata dia, jabatan agama ada, majlis agama ada, raja-raja Melayu ada, semua kan dah jaga agama. Lagi dia tak jaga. Negara tak payahlah, askar ada dah, berbatalion-batalion askar menjaganya. Maka semangat pengorbanan yang makin pudar inilah yang merosakkan masyarakat kita. Tuan-tuan, kalau dalam konteks agama, setebal-tebal Quran, apakah perkara yang paling dikehendaki oleh Allah menerusi perintah-perintahnya? Kata ulama, agama Islam ini setebal-tebal Quran, dia suruh kita buat 8 perkara. 8 perkara saja daripada setebal-tebal. Nombor 1 sekali, kita taat tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat tanpa berbelah bagi. Apa juga orang kata, orang kutuk, rakan-rakan kita yang tak faham agama bantai kita siang malam, kita tetap taat. Dia nak tuduh Nabi itu menipu Isra Mi'raj, itu dia punya pasal. Kita taat tak berbelah bagi. Tidak boleh menetap jati, papan dijauh dibelah-belah. Tak boleh diikut kehendak hati kerana kita di bawah perintah Allah. Jadi nombor 1, kata para ulama, taat kepada agama ini adalah berdasarkan surah An-Nisa ayat 136. Hendaklah beriman dan jangan mengingkari langsung Allah, menyekutukan dia dengan apa-apa pun. Itu janji kita. Sanggup tak kita berkorban mentahankan perkara ini? Tetap beriman sampai bila-bila. Doalah kepada Allah supaya Allah pelihara iman kita. Bukannya tidak ada rakan-rakan kita yang sama Melayu, yang Islam, tapi sudah jadi free thinker, ramai. Tapi tidak ada statistiknya, ramai. Yang agama yes, Tuhan no, itu ramai. Sekarang ni makin ramai. Agama yes, Islam no, ramai. Kita hormatlah, kita hormat. Tetapi bagi kita, anak-anak, cucu, oh itu tidak. Tetap mesti beriman dan takkan menyekutukannya. Itu pengorbanan yang pertama. Pengorbanan yang kedua adalah kita hendaklah letakkan dalam hati berdasarkan surah Al-Maidah ayat 44, mesti ada rasa takut terhadap siksaan Allah. Mesti ada rasa takut. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Jangan kau takut kepada manusia, kata Allah, tapi takutlah kepada aku. Oh, itu Tuhan suruh takut pada dia. Takut pada aku, jaga diri, jangan buat maksiat, ikut perintah aku. Itu janji kita. Berkorbanlah. Yang ketiga, kata ulama, surah Az-Zumar ayat 53, hendaklah selalu bertaubat bila dah buat apa-apa kesalahan.
Yang keempat, surah Fussilat ayat 22 sampai 23. Mesti selalu husnuzon kepada Allah. Setiap perkara yang ditentukan, sangka baik sajalah. Jangan fikir yang bukan-bukan. Yang kelima, tetap taat dan jangan bermaksiat sedaya upaya kita. Surah An-Nisa ayat 59. Ini saya tak bacakan ayatnya, tuan-tuan cari sendiri. Yang keenam, perintah Allah, hendaklah sentiasa syukur dan jangan kupu kepada nikmat. Surah Al-Baqarah ayat 152. Yang ketujuh, kata ulama, hendaklah sentiasa ingat kepada Allah dan jangan lupakan dia walau seketika pun. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-19. Dan yang ke-8, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya jangan bercakap sebelum Nabi bercakap. Maknanya nak bagi pendapat boleh, tapi apa kata Nabi dulu. Jangan kau beri pendapat, tengok dulu pendapat Nabi, dan khususnya dalam bab agama. Jangan mengeluarkan perintah sebelum Nabi yang mengeluarkan perintah. Jangan kau mengharamkan sesuatu, melainkan Allah dulu yang mengharamkan. Jangan berfatwa sebelum ada fatwa yang benar. Jangan kamu memutuskan satu perkara sebelum perkara itu dah pasti diputuskan. Erti jangan mendahului. Walau kita ada 4 PhD sekalipun, cerdik sangat, jangan mendahului. Itu adab kita dengan agama. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, pengorbanan yang Tuhan minta pada kita tidaklah banyak pun. Kalau kita tengok daripada 8 perkara ini, tak adalah begitu susah untuk kita lakukan. Setebal-tebal Quran, 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makra', 8 perkara Tuhan minta. Tak adalah susah. Tetapi walaupun 8 perkara, itulah yang paling susah untuk kita nak lakukan. Mengapa kita mesti berkorban? Sebab Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Itu yang pasti. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 50, Allah Ta'ala ada menyebut, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa lagi yang lebih baik peraturannya, hukumannya, organisasinya daripada Allah? Siapa yang lebih baik? Tuhan tanya. Sebab itu kita tak nafikan agama lain. Duduk dalam negara yang berbilang kaum dan agama, kita hormat agama lain. Bahkan di seluruh dunia, bukan hanya ada Islam, ada 9,900 agama seluruh dunia. Semua kita hormat. Tapi 70% daripada manusia di dunia peluk 5 agama utama. Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi. Ini yang 5 paling utama. Tak campur agama-agama lain. Pagan, Tenrikyo, Chaudai, Aikwan, Mandisma, Rastasfari, Ratana, Scientology, Yazidisma, Wicca, Zoroaster, Ayahpin, macam-macam. Mila Ibrahim, banyak lagi. 9,000 lebih keseluruhannya. Tetapi maaf, bukan kita nak fanatik, tidak. Daripada beribu agama, agama kita paling betul. Apa sebab? Kerana agama kita Allah yang tunjuk. Allah yang tunjuk. Jadi takkanlah Tuhan dah bagi kita yang terbaik. Daripada beribu agama, kita dipilih beriman, takkan tak nak bersyukur. Syukur alhamdulillah. Aku mengucap la ilaha illallah. Dan Islamlah satu-satunya agama yang kita kena bersyukur kerana dia agama yang bersifat way of life. Dia cara hidup. Agama lain bukan kita pertikai, tidak. Kita respect sangat agama lain. Tapi tak banyak panduan hidup. Maaf, Nabi Isa payah nak cari dalil dia tidur macam mana, dia baring macam mana dia makan, susah cari baru jumpa. Agama kita memang way of life betul. Nabi kita tunjuk daripada A sampai Z, daripada bangun tidur sampai tuan-tuan nak tidur balik nanti, semuanya ditunjukkan oleh Nabi kita. Itu sebab Islamlah satu-satu agama yang memberi taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah ada beza. Hidayah ni petunjuk, taufik ni dia pimpin. Macam contoh, saya dari Kuantan nak datang ke Srivijaya, saya pun tak tahu jalan sangat. Tiba saya tanya Tok Imam, "Mam, kawan nak pergi ke masjid Srivijaya ni, macam mana jalan dia?"
Imam pun dia beri hidayat pada saya, petunjuk. Ustaz nak pilih jalan mana? Nak ikut muazzam ke ikut gombak macam biasa? Kalau ikut gombak masuk ke ni cari amal ratu, cari mek keluar ni. Dia tunjuk saya. Tapi orang yang label dapat hidayat, dia bukan sekadar tunjuk, dia guide. Saya sampai betul gombak, saya telefon, Tok Imam, kawan ni nak pergi saya berjaya. Ikut diuk ke amal ratu? Sekarang pukul 4.30 Ustaz. Beginilah, saya ada dekat-dekat saja kat Melawati. Ustaz tunggu, saya ambil. Ustaz naik motor dengan saya. Dia bawa saya daripada Tol Gombak sampai saya berjaya. Itu taufik. Itulah beza Islam dengan agama lain. Agama lain kita tak nafi, dia tunjuk. Kau nak jadi baik, begini-begini. Tapi tak guide betul-betul. Islam dia guide betul. Kalau Nabi ajar kau makan taklah begini-gini, dia tunjuk betul. Jadi kita dapat petunjuk. Sebab itu pernah satu orang Yahudi dia sindir Salman Al-Farisi. Qad 'allamakum nabiyyukum kullu syai'in hatta al-khira'ah. Yahudi ni kata, Salman, engkau punya nabi ni tak ada kerja. Kenapa pula? Takkan semua benda nak tunjuk. Common sense sajalah. Hatta khira'ah, itu buang air besar pun mau tunjuk kah? Itu common sense sudahlah. Jangan orang nampak sembunyi sikit, tak payah ajar pun tak apa. Dia sindir Salman Al-Farisi. Kata Salman, bukan sekadar buang air. Anna nastanji bil yamin aw nastanji bi aqal min salasati ahjari wa nastanji bi rabi aw bi azab. Panjang hadisnya. Katanya, Nabi kami bukan sekadar ajar buang air. Dia ajar nak ukur jamban berapa jauh, kiblat tak kiblat, duduk mengereng tak mengereng, tutup kepala, istinja kalau tak ada air pakai batu berapa biji, guna tangan mana. Panjang dia beletir pada Yahudi itu. Engkau sebut baru buang air, Nabi aku ajar sampai tutup jamban pun dia ajar. Luar biasa sekali. Sebab itu semua panduan-panduan dalam Islam ini kalau kita tinggalkan, kita akan binasa. Qad taraktum 'alal bayda'i lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik. Siapa yang tinggalkan, aku telah tinggalkan pada kamu agama yang sangat jelas, malamnya bagaikan siang. Siapa menyimpang pasti binasa, kata Nabi. Pasti binasa. Maka muslimin muslimat sekalian, jomlah berkorban untuk agama. Agama dah sediakan kita kemudahan yang macam-macam. Tinggal kita berkorban untuk mempertahankan sahaja. Sebab itu pada malam ini, kalau kita tengok contoh siapa figur di dalam Islam yang sering dijadikan contoh sebagai pengorbanan tanpa batasan? Tak lain tak bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan malam ini tentang kisah Nabi Ibrahim sebagai seorang insan yang bukan kita saja respect, bahkan Nabi SAW pun tabik dengan dia. Hingga kan begitu tabiknya Nabi kepadanya sampai dimintakan kepada kita dalam tahiyat selawat juga pada Nabi Ibrahim. Tak wajib, sunat. Tapi kenapa disuruh? 100,000 lebih Nabi Ibrahim yang dipilih. Kenapa tak pilih Isa? Kenapa tak pilih Musa? Ada sebab. Nabi Ibrahim ini memang bapa segala Nabi. Kalau nanti musim-musim orang nak sembelih korban, terkenallah satu hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dia tanya kepada Nabi, Ya Rasul, ma hadhil adahi? Ini apa hal kita nak kena sembelih-sembelih korban? Apa sebabnya? Jawab Nabi, sunnatu abikum Ibrahim. Ini sunnah bapa-bapa kamu iaitu Ibrahim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ulama bincang kenapa namanya bapa kepada nabi-nabi. Nabi Ibrahim ni Abul Anbiya. 8 orang keturunannya semua jadi nabi. Memang dia terror betul. Terror betul. Baik itu boleh dikatakan hampir keseluruhan ibadat bulan Zulhijjah adalah post factum kepada rangkaian peristiwa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Haji itu cerita Nabi Ibrahim. Sembelih korban Nabi Ibrahim. Hampir keseluruhan. Sa'inya,
melontar jamrahnya, semuanya postfaktum kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim dia dalam Quran ni kita kena ambil iktibar ya. Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 33, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya aku telah memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ini keluarga yang terbaik di seluruh dunia, kata Allah. Keluarga yang number one. Ulama bahas ayat ini. Salah seorang yang Tuhan nyatakan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim Tuhan puji? Dia bukan sekadar dia sanggup berkorban. Satu family dia kaki korban. Semua kuat berkorban untuk agama. Saya ambil contoh isteri-isteri dia. Ini puan-puan di belakang mesti ambil pelajaran. Berkorban untuk agama. Nabi Ibrahim alaihissalam dia ni poligami. Jadi kepada tuan-tuan yang baru bercadang nak poligami, baca cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia ajar macam mana nak poligami. Bukan dia ajar, kita boleh tengok. Wah, kalau Nabi pun isteri-isterinya berantakan, apatah lagi kita. Dia jadi tenang sikitlah membaca cerita Nabi Ibrahim ini. Sebab itu tuan-tuan saya ajar tips ya. Kalau tuan-tuan nak menikah seorang lagi, bawa isteri pergi umrah. Bawa. Ini betul saya bagi. Saya dulu kadi, bukan kedi, kadi, NCR, nikah cerai hujung. Kita menggalak, tidak menghalang, tidak. Kalau tuan-tuan nak kahwin satu lagi, ni saya ajar. Bawa isteri pergi Mekah, buat umrah. Minta izin dengan dia dekat makam Ibrahim. Oh, strategik tu. Ambil sempena Nabi Ibrahim. Tapak kaki pun jadilah. Duduk di situ. Mana lepas tawaf, sembahyang sunat. Duduk situ sekejap. Kalau polis tak marah lah. Duduk sekejap. Yang ni makam Ibrahim. Isteri jawab. Ni Kaabah. Dalam Mekah ni tak boleh marah-marah. Kalau marah, Tuhan marah nanti double lagi. Abang nak menikah satu lagi, jangan marah anak-anak. Terus terang saja. InsyaAllah lulus. InsyaAllah lulus. Tapi pernah berlaku tahun 2007, satu jemaah, saya ajar tips ini tak menjadi. Ada salah teknik. Dia minta izin, isteri dia naik angin. Agaknya penat tawaf, dia kejar suami dia. Dalam masjid. Lari dekat lampu hijau, menyongsong arus. Terkejut semua orang. Kenapa tawaf menyongsong arus? Rupanya lari kena kejar. Ada takut dia lari ikut pintu 79. Dia lari keluar sana. Takut. Dia Nabi Ibrahim, dia kahwin, isterinya ramai. Isterinya yang pertama Sarah. Dia kahwin dengan Siti Sarah, tak ada anak. Jadi tuan-tuan yang kahwin lama tak ada anak, baca cerita Nabi Ibrahim. Kita jadi, alah malunya aku ya, Nabi Ibrahim lagi lah. Lama kahwin tak ada anak. Apa sebab Nabi Ibrahim tak ada anak? Apa sebab Sarah tak ada anak? Dua sebab. Dua-dua ni dinyatakan dalam Quran. Sebab yang pertama, dia dah tua sangat. Orang perempuan, dia sampai peringkat umur tertentu, dia punya kilang tutup. Tak boleh buat apa lagi dah. Payah nak dibuat. Dia panggil menopause. Menopause. Kalau dah menopause, tutup lah. Laki-laki tidak. Perempuan dia menopause. Tapi laki-laki menopause. Menopause. Lagi boleh sebut pisang, sehat dah jawabnya tu. Jadi tuan-tuan balik training. Pisang. Kalau boleh sebut, sehat lagi. Kalau sebut pisang pun tak boleh, tak payah je lah. Tidur je lah. Dalam tafsir Jalalain, ketika mensyarahkan surah Az-Zariyat ayat 29, disebutkan umur Sarah semasa melahirkan Ishak 90 tahun. Memang impossible betul. Tapi ya Tuhan nak beri. Dan umur Ibrahim semasa Ishak dilahirkan, umur dia 100 tahun. Tua dah Nabi Ibrahim ni. Tuan-tuan baru umur 40, 50, tak ada anak, takkan nak terjun bangunan nak. Relax. Nabi Ibrahim 100 tahun. Relax. Faktor yang kedua, Sarah ni tak ada anak sebab dia mandul.
Ini bukan kita fitnah. Dalam Quran, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajaha wa qalat ajuzun aqim. Surah Az-Zariyat ayat 29. Ingatlah ketika datang dua malaikat macam pos laju lah, datang berjumpa kepada Siti Sarah, memberitahu bahawa dia akan dapat baby, akan mengandung. Maka fasaqqat wajha, Siti Sarah menjerit, tepuk muka dia, aku dah tua. Waqalat ajuzun aqimun, aku dah tua, aqim, aku mandul, kata dia. Dia sendiri mengaku. Bukanlah Ibrahim menyalahkan dia, awaklah mandul. Tidak, Allah sebut dia mandul. Tapi sebab dia bersabar, berkorban, dapat juga anak. Siti Sarah. Isteri Nabi Ibrahim yang kedua, Siti Hajar. Siti Hajar pun panjang pula ceritanya nanti. Cuma Siti Hajar ini, puan-puan boleh belajar cerita dia berkorban. Dia selalu kena tinggal suami. Sebab orang hidup poligami, biasanya yang nombor 2 dia mengalah dengan yang pertama. Kecuali beberapa kes terpencil, nombor 2 lebih ganas lagi yang daripada yang pertama. Itu ada, itu tak dinafikan. Baru kahwin hari ni, esok dah suruh cerai nombor 1, suruh macam-macam tukar nama rumah, gedung-gedung, ada. Tapi kebiasaannya 2 mengalah, 1 dia lebih dominan. Jadi Siti Hajar akhirnya dia pindahkan oleh Nabi Ibrahim, duduk di satu tempat. Anak masih kecil, Nabi Ibrahim bawa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tuhan, aku letakkan sebahagian dari zuriat keturunanku di lembah yang tidak ada pokok padanya, di sisi rumahmu yang haram diceroboh. Surah Ibrahim ayat 37. Ibrahim bawa Siti Hajar duduk dekat Mekah yang masa tu belum ada apa-apa pembangunan pun. Tidak ada apa-apa. Sekarang tuan-tuan kalau bawa isteri pergi Mekah, letak dia dekat tengah-tengah depan jam pintu 1, bagi dia 100 rial, hidup dia. Dia pergi Ben Daud, dia pergi Dish Haji, kenyang dia. Makan McD, Starbucks, berdebuk-berdebak, kenyang dia. Tapi zaman itu Siti Hajar, apa yang ada? Tak ada. Pokok pun tak ada. Pokok pun tak ada. Dia letakkan Siti Hajar. Sebagai seorang wanita, tinggal dengan anak kecil yang masih menyusu, Siti Hajar pun pelik dengan kelakuan suami dia. Bang, abang tinggal kami macam ni saja ke? Dia tanya suami. Siti Hajar bila tanya soalan begitu, Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang. Dia tak berkenan soalan begitu. Dia jalan lagi. Siti Hajar tanya lagi, bang, takkan bang tinggal kami macam ni je? Anak kecil buat kemah ke apa pun tak ada ni. Siti Hajar cakap begitu, Nabi Ibrahim tak pusing pun. Akhirnya Siti Hajar ni isteri salihah. Dia faham, dia tukar soalan. Bang, Allahu amaraka bihadza? Lain soalan ni. Bang, abang tinggalkan kami ni Allah ke yang arahkan? Barulah Ibrahim pusing. Allah yang titahkan aku. Dan kau jangan tanyalah kenapa. Aku tak pernah tanya perintah Tuhan. Aku pun tak tahu kenapa dia suruh tinggalkan di sini. Siti Hajar pun menjawab, tak apalah bang. Kalau Allah yang perintahkan, nescaya Allah akan jaga kami. Pergilah bang. Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan dapat isteri macam itu, kan lega namanya. Seronok betul. Isteri kita umumnya tidak begitu. Isteri kita menteri pertahanan. Asyik tahannya kerja, tak bagi keluar. Asal nak keluar tahan, asyik tahannya kerja. Kadang tuan-tuan habis isyak ni sekarang balik. Buka baju, buka mendekan plekat, pakai seluar tidur. Tiba member telefon pukul 10 lebih. Kering. Halo. Kat mana? Kedai mama. Boleh. Esok tak boleh? Malam ni juga? Okey. 10 minit. Tip, tutup telefon. Kita pun pakai seluar. Menteri Pertahanan pun bertanya. Halo. Sebut Menteri Pertahanan tu hilang eh?
Oh, bateri. Okey. Bateri pula tahan. Okey. Yes. Balik kepada cerita kita sebentar tadi. Kemudian tak ingat lah cerita apa. Tutup telefon. Menteri Pertahanan pun tanya, abang nak pergi mana? Si Rahmat telefon, ajak minum air kat kedai. Dah ni nak keluar ni. Keluar. Abang tadi dah lagi masjid dengar ceramah, dah balik office, dah lambat pergi pula masjid dengar ceramah, balik kat pos senapah je benda ada saka. Nak keluar minum lagi ni kat kecil manis, awak tu dah gula dah 12 pagi tadi minum apa. Tak payah keluar lah. Tidur. Jumpa esok. Kita ni pula suami bertakwa, takut bini tua. Buka balik seluar. Pakai balik seluar katak, tidurlah semua. Sebuah perempuan ni ada sifat Siti Hajar sikit. Tengok suami pakai seluar, abang nak pergi mana? Si Ahmad telefon ajak minum apa hal? Dia ada masalah agaknya. Tak dandan dah hari esok malam ni nak jumpa ni. Dia nak keluar lah ni. Nak keluar lah. Abang keluar ni Allah ke yang arahkan bangkan lah insya-Allah. Kenalah begitu. Tuan-tuan jawab, ya Allah yang tentukan. Dia pun jawab, tak apalah bang, kalau Allah yang arahkan, Allah jagalah kami. Mudah-mudahan abang pergilah mengerti. Saya ingat tuan-tuan dapat isteri begitu, cancel keluar, tak jadi keluar. Itu nak menunjukkan Nabi Ibrahim ni, isteri-isteri dia pun kuat berkorban. Satu family betul, kuat berkorban. Baik itu jadi pelajaran bagi kaum ibu. Dalam diri seorang wanita mesti ada jiwa perjuangan. Jangan terlampau lembek sangat sampai dipijak-pijak oleh kaum Adam ini. Jangan lembek. Sikit-sikit bang. Semua benda ngarap ke suami. Jangan bang. Ada orang dia tanya, saya dapat isteri manja ustaz. Sikit bang. Nyampah tu manja dah tua-tua ni. Apa ubat? Ada jampi-jampi sikit? Tak ada, tak payah jampi. Habis macam mana kalau dia sebut bang? Abang pergi je depan muka dia, komat je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia tanya ngapa abang komat? Dah awak bang, saya komat lah. Saya komat, bang. Takkanlah nak cabut pelak handphone pun suruh kita. Bang. Nak buka botol sos, bang. Semua bang. Lembik sangat. Jadi wanita janganlah lembek, hati lemah, pikiran pendek. Pendirian goyah mudah tergolek, bekerja lengah kurang selidik. Nanti hidup dipijak orang. Selepas kematian Siti Sarah, Nabi Ibrahim dia kahwin sekali lagi. Kali ini dengan seorang wanita namanya Qanturah. Dalam setengah kitab sebut Keturah. Dalam eskatologi Islam kita tak belajar bab keturah ini. Sebab keturah ini dia banyak disebutkan dalam kitab-kitab Bible. Dalam Genesis chapter 25 verse 1 sampai 2 King James Version ada dicatatkan, and again Abraham took a wife and her name was Keturah. Dia kahwin dengan satu perempuan nama Keturah dan dia dapat 6 orang anak laki-laki. Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, Syu'ah. Apa kena-mengena 6 anak Keturah dengan kita? Anak-anak Keturah ini dia jadi ketua puak-puak di selatan dan timur Kanaan. Dan ada satu teori mengatakan 6 anak Keturah inilah yang menjadi nenek moyang kepada bangsa Melayu. Panjang pula ceritanya. Jadi Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim daripada jalur Keturah. Yang ni saya tak reti sangat mula kena panggil Ustaz Auni, dia banyak cerita tentang ni. Dia terror bab-bab teori-teori gitu, elok panggil dia. Katanya begitulah. Sebab itu orang Melayu ni dia ada daulat dia.
Orang Yahudi mana berani dengan orang Melayu? Sebab kita keturunan Ibrahim. Ibrahim ni pun Bani Israel juga. Jadi Yahudi di Israel sana pandang kita ni sepupu aku. Dia pandang kita ni saudara. Baik tu tuan-tuan bakar lah bendera Israel ke, dia kan kisah sepupu aku. Baik tu orang Melayu kalau jahat macam Yahudi betul jahatnya. Kalau tak ada sikit-sikit ni, jahat betul, baik betul. Tak tahulah ni teori. Saya kan cerita teori banyak orang marah. Kalau tuan-tuan buka Google ke internet tu, type perkataan Ophir, O-P-H-I-R, Ophir, Mount Ophir, salah satu daripada legasi Bani Israel yang hilang, termasuk Temple of Solomon, nama semua benda-benda tu banyak. Dan Yahudi memang cari sampai sekarang benda-benda ibadat suci mereka ni. Temple of Solomon itu duduk bawah Masjid Al-Aqsa, dia buat terowong, dia cari. Tapi dia punya Mount Ophir dia masih mencari. Dan katanya Mount Ophir itu ada di Malaysia. Dan dia kecewa sebab dia tak boleh datang kerana pasport kita jelas menunjukkan kecuali Israel. Israel tak boleh masuk. Itu dia menangis tak lagu. Dia sedih betul. Di mana duduk Mount Ophir? Di Johor Darul Ta'zim. Di mana? Google sendiri. Sekarang panggil Ustaz Ramli lah, dia terror bab gini. Panjang cerita ya. Katanya dulu anak-anak Nabi Ibrahim ni dia belayar nak mencari sebelah timur. Kapal pecah, karam, turun di Aceh. Aceh tu Melayu lah, Sumatera kan? Aceh Utara, Sumatera Utara. Begitu orang Aceh lawa-lawa. Orang Aceh cantik, dia ada campuran Yahudi sikit. Kulit dia tu lawa. Ini cerita, jangan percaya, jangan tuan-tuan menganga ni betul lah ni. Tak, ni cerita, janganlah percaya ke pula. Cerita, saya tak tahu. Cerita. Tak apalah, itu sambilan-sambilan saja. Kita tak cerita sangat. Yang penting, isteri-isteri Nabi Ibrahim pengorbanannya kuat. Anak Nabi Ibrahim pun memiliki semangat pengorbanan yang tinggi. Siapa yang tak kenal dengan Nabi Ismail alaihissalam yang berpisah begitu lama dengan ayah. Bila ayah balik, alih-alih nak sembelih, apa perasaan seorang anak? Patutnya aku bawa balik, ayah dah lama tak jumpa. Jumpa-jumpa patut bawa lah pergi berjalan dulu. Pergi makan kedai ke tom yam ke apa yang patut. Bermesra-mesra. Ini dah. Sampai rumah barak lebih kurang tidur. Pagi esok nak sembelih. Ayah apa begini? Kalau Nabi Ismail nak fikir logik. Tapi ketika ayah dia beritahu kepada anaknya, wahai anakku, malam tadi abah mimpi sembelih kamu. What's your opinion? Apa pendapatmu? Nabi Ismail ni jiwa pengorbanan. Tak ada masalah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya adalah orang paling sabar sekali. Dalam riwayat menyatakan Nabi Ismail dia cuma pesan 3 perkara saja. Ayah kalau nak sembelih saya boleh. Pertama, pisau minta tajam. Jangan berkarat-karat, sakit nanti. Yang kedua, tolong halakan saya ke bawah. Jangan saya baring ke atas. Kan ayah tengok muka saya tak sampai hati pula. Biar saya tunduk. Yang ketiga, ayah punya baju saya lap. Jangan pakai baju. Sebab nanti kalau terpercik, darah kena di baju. Ayah nak cuci susah, balik mak tanya tak boleh jawab. Dia pula ajar anak dia, ajar ayah dia. Ini Nabi Ismail alaihissalam. Itu baru anak dengan isteri dan anak. Bagaimanakah pula Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim ni lah, ini kita akan terangkan kemudian. Dialah contoh pengorbanan yang tidak ada tolok bandingnya. Apakah contoh pengorbanan beliau? Yang ini kita akan ulas selepas ini, kerana kita nak memberi laluan dulu kepada azan Isya. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Silakan.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mohon izin untuk kita anjakkan waktu solat Isya untuk menghabiskan sedikit ceramah pada malam ini. Kok ceramah sekejap tak padan jauh. Tuan-tuan sekalian, pengorbananku kepada dan untuk agama. Tokoh yang kita bawakan pada malam ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebentar tadi kita dah terangkan bagaimana isteri-isteri dan anaknya pun sanggup berkorban. Apatah lagi dia. Nabi Ibrahim alaihissalam ni yang kita kena ambil pelajaran pada dia adalah dia never say no. Ini perangai dia. Peganglah perangai Nabi Ibrahim ini. Never say no. Suruhlah apa pun tak pernah dalih-dalih, mesti dia buat. Sebab itu ketika dia dicampakkan ke dalam api, surah Al-Anbiya ayat 69 merekodkan cerita Nabi Ibrahim, dia kan kena hukum dengan Namrud. Namrud ini dia nak pergi semayang. Ibrahim malam tadi dia pecahkan patung. Patung pecah pakai kapak. Habis pecah dia letakkan pada patung yang besar. Pagi esok Namrud pergi semayang, tiba dia tengok patung sudah hancur. Dia murka, cari mana yang buat ni. Dia punya penasihat pun mengata ni kerja Ibrahim mah. Mana kamu tahu? Ibrahim yang kuat membangkang, panjai Ibrahim. Ibrahim, ni kamu punya kerja? Tuanku tanya. Ampun tuanku, bukan patik, dia dah menipu sekali. Dia menipu dah. Jadinya Namrud tanya, kalau bukan kamu, siapa yang buat? Ampun tuanku, yang buat ni patung yang besar tu. Pandai sangat. Macam mana pula patung tu boleh pukul yang kecil? Ampun tuanku, patung yang kecil ni baru masuk kerja grade 41. Tunjuk action. Orang dah 52 kerja lama, dia no depan orang ngada-ngada. Dia titik yang semua malam tadi ni. Kurang ajar semua. Kain daksi pun belum, kursus hintan dia belum, macam-macam. Dia titik awal-awal tunggu. Namrud kata, Ibrahim, agak-agak nak menipu pun. Ini patung bergerak pun tak boleh. Takkanlah dah boleh ketuk yang lain-lain tu. Nabi Ibrahim nak checkmate tu je. Habis tuanku sembah buat apa? Tak boleh gerak, tak apa. Sembahlah Tuhan Allah yang maha berkuasa. Kurang ajar kau Ibrahim, kau nak mengenakan aku. Itu dicampak dalam api tu. Api itu bukan kecil, bukan macam yang pengakak bakar unggun tu, tidak. Besar api. Sehingga dalam tafsir menyebut nak dicampakkan Nabi Ibrahim ke dalam api pakai minjinik, sejenis elastik. Macam cerita Roadrunner, coyote mengejar tu, toing, boleh melompat ke seberang. Sampai begitu. Tapi Nabi Ibrahim, dia punya jiwa dia memang kuat betul. Tak adalah bila diugut, dia letak atas papan tu, okey, kau nak tarik balik lah. Kau nak tarik balik lah. Kau dahaka kepada sultan, kepada raja. Kau nak tarik balik lah. Tak adalah, okey, saya minta maaf. Saya bergurau, ya, takkan tak boleh bergurau, luruh sangat, banyak pembaris sangat. Saya bergurau, ya. Okeylah, saya letak jawatan lah, saya tak nak jadi Nabi. Tak apalah. No, Nabi kata, istiqamah, apa nak jadi. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bercerita, Nabi Ibrahim ketika itu begitu kuat tawakalnya pada Allah, mulutnya hanya sebut perkataan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ayat tu daripada Nabi Ibrahim tu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah je yang menolong aku, dan Allah lah sebaik-baik pengurus urusan ini. Sebab itu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ketika nak berlaku perang Badar Sughra, ini Allah rekodkan dalam surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ingatlah, kata Allah, ketika intel risikan mengatakan musuh sudah mengepung kamu begitu panik sekali. Sebab masa itu persediaan belum cukup, peralatan senjata tak ada.
Yang belajar silat belum sempat mandi minyak, belum sempat putus bangsal, semua belum, baru belajar bunga. Buah pun belum lagi. Bayangkan apa perasaan. Baru belajar bunga untuk beluit kahwin punya bunga. Itu buah belum, berkeris belum, berparang belum. Tiba-tiba dapat tahu musuh dah kepung. Macam mana mereka panik ketika itu. Tapi kata Allah, fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aku tambahkan iman dan keyakinan dalam hati mereka, lalu mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan ambil daripada Nabi Ibrahim. Kuat jiwa pengorbanan. Sebab itu kalau kita berkorban, janganlah tinggalkan doa ini. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Teruskan perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, Nabi Ibrahim ni Allah berikan dia apa juga perintah, dia never say no. Dalam surah Al-Baqarah ayat 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah dan dia menunaikannya tanpa engkar. Itu Allah Ta'ala sebut. Apakah beberapa perintah yang Allah berikan? Kata Ibnu Jauzi di dalam tafsirnya, Nabi Ibrahim pernah diperintahkan jaga 10 kebersihan. Yang zaman itu orang tak reti jaga 10 kebersihan ini. 5 kebersihan duduk pada kepala, 5 kebersihan duduk pada badan. Yang duduk pada kepala, dia dikendaki potong misai, berkomo, masuk air dalam hidung, gosok gigi, sikat rambut. Bagi kita, alah, sikat rambut pun nak tunggu perintah, buat je lah. Zaman itu tak ada arahan, dia buat je, dia tak tanya pun. Kemudian ada 5 kebersihan pada bahagian badan. Pertama, potong kuku. Yang kedua, memotong bulu kemaluan. Yang ketiga, bersunat atau berkhatan. Yang keempat, cabut bulu ketiak. Dan yang kelima, cuci tandas. Bekas buang air kecil, buang air besar. Barang perlu diingat, zaman Nabi Ibrahim bukan zaman moden, tidak. Nabi Ibrahim wafat 2335 tahun sebelum Nabi hijrah. Tua betul lah dia daripada Nabi kita. Dan dia pun wafat umurnya 175 tahun. Tetapi walaupun zaman itu tidak ada teknologi, tidak ada besi untuk nak menggunting, misai nak trim, dia never say no. Tak adalah dia tanya ke apa tak. Dia buat je. Itu perangai Nabi Ibrahim. Sampai dalam satu hadis, tuan-tuan, Nabi Ibrahim bersunat. Tuan-tuan agak Nabi Ibrahim bersunat pakai apa? Klinik mana dia bersunat? Doktor mana yang menyunatkan dia zaman itu? Dia DIY, buat sendiri. Mr. DIY, buat sendiri. Setara mana teruknya dia lakukan. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, Nabi pernah menjelaskan, ikhtatana Ibrahimu alaihi salam ba'da zamanina sanatan. Nabi cerita, Nabi Ibrahim bersunat umurnya 80 tahun. 80 tahun. Walhal umur 80 layak untuk mohon pengecualian. Boleh, sebab atas sebab warga emas, senior citizen. Buatlah surat sekeping, surat permohonan pengecualian dari bersunat. Sebab umur dah 80. Biasa umur 80 jarang-jarang pakai, jarang-jarang, bukan tak pakai langsung, jarang-jarang. Sebab kadang-kadang lupa kewujudan benda itu. Dah lama sangat dah lupa. Tapi walaupun begitu, dia never say no. Dan dia bersunat pakai apa? Nabi bercerita, waqtatana bil qadumi. Dia bersunat pakai kapak, kata Nabi. Seorang dia pakai kapak. Bayangkanlah peritnya kesakitan yang beliau tanggung. Tapi dia never say no. Baik itu di saat orang cerita hebat Nabi Ibrahim sembelih anak,
Bagi Nabi Ibrahim agaknya, alah sembelih anak apa barang, aku sembelih hak aku lagi ganas lagi daripada itu. Agakkan kita lah. Lagi mengerikan. Dalam kitab Taurat disebutkan Nabi Ibrahim berkhatan umurnya 99 tahun, lagi tua lagi ya. Dan Nabi Ismail bersunat umur 13 tahun. Ini di dalam kitab Taurat. Itu yang kedua, never say no. Yang ketiga, Nabi Ibrahim, dia diperintahkan oleh Allah untuk seru seluruh manusia pergi haji. Wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amiq. Surah Al-Hajj ayat 27. Dan serulah Ibrahim kepada manusia untuk melakukan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang lurus yang datang daripada segenap penjuru yang jauh-jauh, kata Allah. Nabi Ibrahim dapat perintah seru orang datang buat haji. Pada zaman dia tidak ada media sosial. Internet tak ada, telefon tak ada, Instagram tak ada, Facebook tak ada, Telegram tak ada, apa pun tak ada. Logiknya dia berhak, dia kata, Tuhan, saya nak seru macam mana? Takkan nak berdiri atas bukit menjerit begitu kan? No, never say no. Bila Tuhan Ibrahim seru, beres bos. Panjatlah mana Jabal Qubais ke mana bukit yang ada. Oi, marilah datang ke Mekah. Oi, panggil. Sebab prinsip orang yang berkorban untuk agama ini, we do the best, let God do the rest. Engkau buat je yang terbaik, selebihnya serah pada Tuhan. Sebab Allah Ta'ala, dia bukan nak menengok hasil, dia nak menengok usaha. Tuhan tak pernah peduli berapa engkau berjaya dakwahkan. Yang Tuhan nak tahu, kau buat tak kerja dakwah, itu Tuhan nak tahu. Ramai orang sekarang ni letak target ya, nak dakwahkan orang 1000 setahun. Bagus. Tuhan tak letak target. Berapa dapat, no problem. Yang penting kerja kena jalan. Kalau Tuhan nak kira hasil, maaf, Nabi Nuh tak ada nilai di sisi Tuhan. Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 950 tahun. Berapa hasil dia dapat? Downline dia berapa? Yang ikut ajaran dia? Less than 40. Itu pun yang dibawa bukan semuanya manusia. Rimau, gajah, zirafah yang naik kapal dia. Orang tak ramai. Kurang 40. Kau dakwah berapa tahun? 950 tahun. Berapa kau bawa? Kurang 40. Apa benda? Tapi Tuhan tetap mengangkat Nabi Nuh sebagai ulul azmi. Nabi top 5 yang 5 terbaik. Sebab Tuhan tak pernah menengok hasil, Tuhan menengok usaha. Sebab itu kadang masjid dia pening. Macam mana nak ramaikan jemaah? Macam mana nak ramaikan sampai ke belakang? Buat saja yang terbaik. Nanti mati Tuhan tak tanya pengurus ngantuk imam. Jemaah kau dah sampai ke dinding belakang? Tak ada. Tapi Tuhan akan tanya, apa usaha kau buat untuk meramaikan orang datang masjid? Macam-macam Tuhan. Kita orang buat jamuan raya, buat apa lagi, ceramah perdana, kita pasang aircon, kita buat macam-macam. Tuhan nak tahu apa kau buat saja. Nak tahu berapa dapat, itu bukan hal kita. Lepas itu Nabi Ibrahim, Tuhan suruh panggil orang. Beres bos, pergi je lah. Pergi je. Tak peduli dah berapa, kuat je lah. Begitu juga Nabi Ibrahim, contoh yang lain, ketika dia diperintahkan sembelih anaknya sendiri dalam keadaan mimpi yang dia dapat itu bukanlah satu mimpi yang mengikut SOP standard, wahyu-wahyu daripada Allah pada Nabi. Kan kita tahu Nabi Ibrahim dia tidur mimpi sembelih anak. Hari esok dia bertanya, itu perintah ke mimpi? Perintah ke mainan tidur? Perintah. Dia cenderung mengatakan ini perintah.
Walhal wahyu dia ada SOP. Wahyu dia ada ranking dia. First class punya wahyu dia ada turun cara tersendiri. Pernah satu orang sahabat nama Al-Haris bin Hisham radhiyallahu anhu, dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kaifa ya'tikal wahyu?" Wahyu ni turun macam mana ya Rasul? Nabi menjawab, "Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya." Nombor satu kata Nabi, wahyu datang dalam bentuk loceng, kring 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 yang membingitkan aku, dan itu yang paling susah aku dapat. Kemudian kata Nabi, "Wa ahyanan yatamatsalu lil malaku rajulan fayukallimuni." Standard yang kedua, malaikat akan datang berupa manusia, bawa wahyu. Artinya mimpi, walaupun dia wahyu, tapi dia SOP paling bawah. Nabi Ibrahim kerana taat kepada Allah, mimpi pun dia kira perintah juga. By right, dia boleh tolak. Main nanti, agak boleh, tak ada masalah. Tapi kerana taat dia kepada Allah, tetap dianggap tu perintah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Surah As-Saffat 102. Ingatlah ketika Ibrahim dah berjalan bersama dengan anaknya pada satu hari, dia pun berkata, "Wahai anakku, malam tadi abah bermimpi sembelih kamu. Fanzur madza tara, what's your opinion? Apa pendapatmu?" Abah bagi peluang kita berbincang. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Bah, buatlah apa yang patut, tak ada masalah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah akan dapati saya orang paling sabar sekali. Hadirin hadirat sekalian, walhasil, apabila seseorang itu sanggup berkorban untuk agamanya, apakah yang dijanjikan oleh Allah? Sekali lagi, tengok Nabi Ibrahim. Disebabkan Nabi Ibrahim ini sangat taat dan sanggup berkorban kepada Allah, lantas Allah naikkan martabat dia. Tidak ada Nabi dan Rasul selepas baginda kecuali semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia ada dua orang anak, satu Ismail, satu Ishak. Ishak dapat seorang anak nama Yakub. Yakub jadi Nabi. Ishak pun Nabi. Yakub ada 12 orang anak. Salah seorang anaknya Yusuf. Yusuf jadi Nabi. Maknanya daripada dia sampai cucu cicit semua Nabi. Dan daripada keturunan Ishak jugalah yang melahirkan Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasam, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihimus salatu wassalam. Dan daripada jalur Nabi Ismail alaihissalam melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah natijahnya bila tuan-tuan sanggup berkorban. Allah pelihara keluarga tuan-tuan. Anak tuan-tuan esok jadi mufti, jadi imam al-hafiz, jadi orang hebat, jadi negarawan yang hebat. Macam-macam Allah angkat darjat keluarga kita andai kata kita sanggup berkorban. Yang kedua, Nabi Ibrahim, Allah lantik dia jadi kekasih dia. Kita selalu dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah, bukan seorang. Nabi Ibrahim seorang lagi. Dan pelantikannya jelas, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapa lagi yang lebih baik agamanya, kata Allah, melainkan orang yang menyerah diri kepada Allah, orang yang mengerjakan kebaikan, dan orang yang mengikut jalan yang lurus. Dan aku sudi mengambil Ibrahim menjadi kesayanganku, kata Allah. An-Nisa 125. Sebab itu Nabi mengaku, innallaha ittakhazni khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Hadis Muslim. Allah ambil dua kekasih, aku dan Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Sebab dia korban kepada Allah. Ayolah muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, ayolah berkorban.
Kita tak lama lagi akan buat program majlis korban. Kalau adalah iklan dah keluar, orang pun dah WhatsApp macam-macam sekarang, mengajak untuk kita melakukan ibadat korban, tetapkan dalam jiwa, never say no. Buat ikut kemampuan, tapi never say no. Buat sikit pun jadilah. Bila ada kempen dari Lembaga Zakat Selangor minta kita zakat pendapatan, never say no. Korban untuk agama. Bila ada seruan di masjid panggil kita ibadah, korban untuk agama, never say no. Baik itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Orang yang melakukan penyembelihan korban itu simbolik untuk dia melakukan pengorbanan pada diri dia, iaitu menghilangkan sifat-sifat binatang yang ada pada dia. Berkorbanlah. Kita sembelih lembu itu bukan nak sembelih lembu, kita nyembelih diri kita. Bukan sembelih bunuh diri, tidak. Perangai-perangai lembu yang ada pada kita. Kita kan sekarang banyak perangai lembu. Bodoh macam lembu ada. Bodoh, lebih bodoh pada lembu pun ada sekarang ni. Ada. Mengganas macam lembu, tanduk tak tentu arah. Ada, saya dapat video baru ni, lembu berebut bola. Ada orang tu main bola, lembu berebut. Dia tak bagi orang ambil bola itu. Lembu main bola ada. Tanduk tajam, tak berani kutu mengambil bola, tak berani. Lembu garang, menanduk kerja. Jadi bila kita sembelih tu, ya Allah, aku nak buang sifat-sifat binatang pada aku ni, sifat lembu yang ada pada diri aku. Sebab itu kalau kita seorang pemimpin, sembelihlah sifat-sifat binatang yang ada dalam diri seorang pemimpin. Tak kira kita sama ada pemimpin peringkat Putrajaya sampai ke Ulu Temeling sekalipun, ataupun kita pemimpin NGO belia sampailah ke parti-parti politik. Kalau namanya pemimpin, sembelihlah sifat-sifat binatang. Jadilah kita pemimpin yang bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dihormati di mata manusia. Kalau kita seorang usahawan, ahli perniagaan, sembelihlah sifat-sifat tidak jujur, sifat curang, menipu timbangan, menjual durian pun menipu, dia kata ialah menipu. Sembelih sifat itu. Jadilah peniaga yang jujur, yang boleh menjadi tiang tegaknya ekonomi Islam. Kalau kita bekerja sebagai pihak penguasa undang-undang, sembelihlah keinginan-keinginan untuk nak menjual beli undang-undang. Hindari perangai-perangai mafia keadilan. Hindari perangai-perangai rasuah, menyuap dan disuap. Junjung tinggilah prinsip keadilan. Jadikan hukum-hukum dan perlembagaan ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Buang sifat-sifat binatang. Kalau kita seorang guru, para pendidik, berkorbanlah dengan kesungguhan melahirkan generasi-generasi yang berotak Jerman tapi hatinya di Mekah. Oh tu kita nak. Otaknya otak Jerman, hatinya hati Mekah. Didiklah. Kalau kita seorang ibu bapa, jadikanlah Ibrahim dan Siti Hajar sebagai suri tauladan dalam pengorbanan. Kalau kita seorang anak, jadikanlah Nabi Ismail sebagai suri teladan seorang anak. Kita semua korbankanlah niat tidur di waktu malam untuk kita sembahyang malam di masjid atau di rumah. Bangunlah sembahyang subuh berjemaah di masjid, korbankanlah tidur kita. Korbankanlah manisnya harta dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, sembelih korban, bantu orang yang susah-susah. Korbankanlah empuknya kerusi jawatan kita untuk membantu rakyat yang susah, melayani keperluan orang-orang susah. Jadikan semua yang kita miliki sebagai alat mendekatkan kepada Allah. Inilah pengorbanan kita kepada agama. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Satu penghormatan untuk saya dapat menyampaikan ceramah di masjid yang memiliki nama yang sangat besar, seorang tokoh terbilang di Nusantara ini. Sebelum berpisah, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat sampai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.